Okey, kita mulakan dengan part B pula. Part B 20 markah. Banyaklah juga markah dia. So, berhati-hati daya wahai anak-anak semua. Okey, kita baca soalan. Kadang-kadang dekat soalan ni dia ada clue. So, berdasarkan apa yang saya baca, antara keyword dia adalah dia akan offer 3 different package untuk face mask. Macam ada set face mask lah. Lepas tu, key point pertama, customer can also choose between blue or black color face mask. Maksudnya, dia boleh choose. Bila choose, dia adalah option. Dan bila dia adalah option, kita akan guna selector, control selector, which is if. Yang saya dah pernah mention, kita akan guna if. If je untuk control. Control selector. Tak ingatlah apa nama dia. Okay. Lepas tu, key point yang kedua, dia ada minimum order is 1 set and maximum order is 25 sets, which dia dah state dalam ni. Tapi boleh juga kalau nak highlight supaya nilai dia tak kurang daripada 1 dan tak lebih dari 25. So, itu pun adalah syarat. Bila syarat, kita akan guna if juga. Okay, lepas tu dia cakap, to attract more customer, free 1 bottle of 70 ml hand sanitizer is given away for every purchase of more than 150. More than 150 adalah syarat yang ketiga yang saya jumpa dekat soalan ni je. Maksudnya kita akan check kalau every purchase more than 150 ringgit, dia akan dapat satu free 70 ml hand sanitizer. So maksudnya dia akan dapat satu je lah. Dia tak akan dapat 2 ke 3 ke. Kalau dia beli 200 pun dia still dapat satu. Kalau dia beli 300 pun dia still akan dapat satu. Sebab dia tak cakap for each 150 purchase dia akan dapat free 1 bottle. Dia just cakap kalau more than 150 je. So ni dah senang urusan kita. Okey, lepas tu kita tengok details yang dia bagi dalam table. Ni pun dah memudahkan urusan awak nak tengok package code, package name, face mask, set quantity and also price. Lepas tu dia bagi nota kaki kat bawah ni. Ada 6% service tax and RM4.50 for delivery charge. Okey, ini pun kita akan kira sekali bila kita nak tengok purchase. Dia punya total purchase. Okey, lepas tu dalam programming, kita akan ada 3 benda yang kita cari. Pertama adalah input. Yang kedua adalah proses. Proses ni boleh jadi calculate, boleh jadi macam-macam perkara. Boleh jadi selection, syarat. Dan yang ketiga sekali adalah output. So, kena cari 3 benda ni. Okay, first dia nak input package code, quantity set of mask and also mask color choice. Okay, kita ada 3 input dekat sini. Okay, kita tengok macam mana kita nak input. Dia dah bagi sampel output dekat sini. Kita kan type ni, yang atas-atas yang bintang-bintang, welcome to Good Health Pharmacy pun kita kena tulis. So, first untuk programming, kita kena include header. Header yang pertama adalah iOS stream. IO stream. Okay, lepas tu, apa lagi header yang kita boleh guna? Okay. Kalau kita tengok dekat sini, all price must be displayed in 2 decimal place. Bila dia mention 2 decimal place, dia akan melibatkan manipulation of value. Manipulation of value ni memerlukan satu lagi header, which kita kena includekan header IO manip. IO manip stands for input output manipulation. Kita akan manipulate kita punya output untuk jadikan dia 2 decimal places. Okay, kemudian kita tengok lagi apa lagi yang kita boleh guna. Okay, kita tengok pada package code AKFM 101. Dia ada campuran antara alfabet dan juga integer. Kalau kita tengok cara di-input dekat sini pun memang penuh. AKFM 101.
apa yang awak belajar, awak akan guna string. Okay, macam saya guna char, tapi sebab awak belajar string, saya ajar awak guna string. So, kita kena input satu lagi header, which is string. Ini kena ada. Kalau awak rujuk balik dekat awak punya buku yang programming tu, kalau awak ada, dia memang kena cakap awak kena includekan benda ni. Kenapa? Include cost setting. Kenapa? Tak apalah. Ini nanti. Okay, si string. Kenapa? Kena off. Oh, si string. Awak boleh guna si string. Saya tak tahu kenapa. Mungkin library saya tak ada. Tapi library awak akan ada. Oh, saya tak ada library si string sebab tu dia merah. Awak jangan risau. Awak ada si string dan juga string dalam awak punya ni. Sebab ni saya tak guna compiler. Okay, lepas tu benda pertama kita kena buat using namespace std. Namespace standard ni maksudnya awak akan gunakan namespace standard. Kalau awak tak declare using namespace standard, setiap kali awak buat cin, awak kena mention std cin macam tu lah, ataupun std cout. So kita declare awal-awal, kita akan guna namespace standard, which is std. Okay, lepas tu kita mulakan dengan kita punya main. Kita buka curly braces dan tutup curly braces. Lepas tu kita tulis set return 0 sebab in case kita akan terlupa. Awak kena ingat dalam C++, setiap kali awak buat programming, akhir dia mesti return 0. Kalau awak tak letak return 0 ni, awak akan ada error dekat dalam awak punya coding. Okay, nampaknya saya memang tak boleh guna library. So, tak apalah, saya takkan run benda ni. Ni selalu tak ada salah pun, abaikan cacing-cacing merah ni. Okay, kita akan input. Kita perlukan 3 input, package code, quantity set of mask dan juga mask color choice. Okay, dalam programming, step pertama adalah awak kena declare variable. Variable ni apa? Variable ni awak ibaratkan dia macam kotak kosong untuk simpan barang. Okay, macam package code, dia akan simpan kod package face mask. Quantity set of mask, dia akan simpan bilangan set mask yang user nak. And mask color choice, dia akan simpan pilihan warna yang kita nak. So, declare. Package code tadi disebabkan dia ada pencampuran antara huruf dan juga nombor. So, kita kena gunakan dia sebagai string. Okay, kalau saya guna kod. Saya namakan saya punya string sebagai kod. Variable saya, kod. Lepas tu, quantity. Quantity ni, kita tengok dia dalam bentuk nombor. Nombor yang tak ada perpuluhan, tak ada decimal point, tak ada pecahan. Dia adalah nombor bulat antara 1 hingga 25. Jadi, kita akan guna integer. Integer quantity. Okay, ikut awak nak bagi nama quantity ke, awak nak bagi nama quantity mask ke. Saya guna quantity. Okay. Lepas tu, mask color choice. Kita boleh pilih antara biru ataupun hitam. Okay, kita tengok dekat sini. Dia bagi dekat user sama ada B atau K. So, user akan input huruf. Satu je huruf. Bila satu je huruf, data type dia adalah char. Char bermaksud karakter. Okay, saya namakan saya punya variable untuk simpan color ni sebagai color. Oh, maafkan saya. Abaikan Visual Studio ni. Okay. Itu untuk char. Untuk variable, syntax dia. Syntax ni format untuk awak tulis. Benda pertama adalah data type. Dan kedua adalah variable name. Macam ni, data type saya string. Variable saya nama kod. Yang ni data type saya integer. Variable saya nama quantity. Yang ketiga, data type saya adalah char.
Then saya punya variable name adalah color. Okay. Dalam declaring the variable, bukan hanya input je yang kita kena declare variable dia. Untuk proses pun kita kena declare variable dia. So kita tengok dekat proses dia, apa yang kita boleh guna. Dia nak total price before and after. So kita kena ada dua perkara yang simpan. Price. Satu, total price sebelum tax. Dan yang kedua, selepas tax. And the net price after in every delivery include the delivery charge rate. Dah banyak benda dah. Kita ada total price, kita ada total price after tax, kita ada delivery charge dan juga net price. So empat perkara ni kita kena declare dia punya variable. Okay, untuk price, delivery charge, biasanya kita akan gunakan data type float. Kenapa? Sebab dia ada decimal point. So kita declare data type float. Variable yang pertama adalah price, sebab total price. Variable yang kedua adalah after tax. So saya declare saya punya variable after tax. Okay. Untuk satu jenis data type, tapi dia ada banyak variable yang sama macam price, after tax ni, dua-dua type of float. So saya boleh separatekan dia, declare dia dalam satu line, saya separatekan dia by comma. So yang ketiga kita ada delivery. Okay, saya buatlah delivery, saya punya nama variable saya. Dan nama variable yang keempat saya adalah net price. Okay. Hujung kena ada semicolon. Semicolon ni wajib tau. Kalau salah, so kod awak akan jadi error. Tak boleh run. Dia memang takkan keluar dia punya output. Memang tak jalan lah. Kalau awak jalan dia jadi macam error. Dah cakap awak tertinggal semicolon. Tu adalah kesalahan yang paling bodoh ya. Tapi jangan risau, semua orang buat kesilapan. Okay, kita dah habis declare kita punya variable. Kita masuk kepada perkara yang seterusnya, which is kita akan minta input. Okay, pertama kita kena display apa yang dia nak ni. Okay, dia ada bintang, welcome to Good Health Pharmacy. So, untuk output, kita akan guna cout. Cout. Okay, simbol dia macam ni. Ghetto. Cout. Kita kena buka quotation marks sebab dia adalah string yang kita tulis. Tambahlah bintang. Saya buat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab 10 je bintang. Sebab saya tak rajin. Welcome to Good Health Pharmacy. Awak kena tulis penuh. Tambah lagi 10 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Hujung wajib ada quotation mark. Dan juga kita kena letak end line separator. Kalau awak tak letak end line, nanti awak punya input akan bersambung kat tepi. So kena macam awak buat word, lepas tu tekan enter untuk bagi dia ke bawah. So cara dia, pertama awak akan letak \n dekat dalam string ni, dalam kod ni, selepas ujung ayat \n. Maksudnya akan mula dekat new line. Cara yang kedua adalah awak buat cout end line. Macam ni. Okay. Ikut awak mana yang awak selesa. Okay, lepas tu tengok dia macam ada antara welcome dengan list of package ni, dia macam ada jarak tau. So awak cout end line ni 2 kali. Okay, macam saya suka guna \n sebab dia lagi senang. So saya buat \n 2 kali, maksudnya kita akan enter 2 kali.
Okay, lepas tu dia nak list of package. List of package ni masih lagi ayat. So kita kena siap kan macam kita display ayat. Macam tu lah lebih kurang. Display list of package. Okay, backslash n lagi 2 kali sebab dia menggunakan dia macam ada jarak tau antara list of package dengan senarai package yang disediakan ni. Okay, kalau perasan list of package ni dia macam kat tengah-tengah tau. So kebiasaannya kita akan guna tab backslash t. Kalau tengok dalam buku dan nota dia akan bagi backslash tab ni macam tekan tab dekat word dia akan ke tengah dia jadi paragraph. So tekanlah backslash t backslash t. Saya buat 2 kali sebab saya nak dia tab 2 kali macam dia ke tengah sikit lah. Tak apa, ni boleh ubah je nanti berapa banyak kali orang nak guna pun. Okay, lepas tu dia akan buat list of package dia. Kita ada AKFM 101. So hari ni dah balik adult. Sekejap. Okay, saya dah habis tulis dia punya apa yang dia nak tadi lah, display tadi. Okay, lepas tu kita mulakan kita punya input. So pertama arahan dia enter package code sama ada AKFM 101, ADAF, ADFM 102 atau KDFM 103. So untuk setiap arahan yang di display kita kena guna cout lagi. Banyakkan cout dia. So buatlah enter package code. So bagi pilihan untuk dia tulis macam mana dia nak tulis. Kedua ADFM 102, KDFM 103. Okay, lepas tu dia ada jarak, dia ada titik bertindih dulu. Okay, lepas tu boleh diminta input. Untuk kita minta input bagi string, kita kena mulakan dengan getLine. Dalam kurungan, cin, comma, nama variable tadi which is code. Nama variable yang saya akan gunakan untuk store the value of the code itself. So ni cara nak tulis dia untuk string. Kalau guna string. Okay. Seterusnya dia akan minta quantity. Kita cout lagi. Display. Maksudnya kita display arahan dia. Enter quantity of mass. Okay. Bila integer kita cin je. Cin quantity. Semicolon, jangan lupa. Okay, kita siap arahan yang ketiga. Arahan yang ketiga, enter face mask color. Okay, dia bagi pilihan. Kalau B untuk blue, K untuk black. Okay. Oh, disebabkan ada jarak antara setiap input. So macam lepas untuk input yang kedua, arahan kedua ni awak kena backslash n. Sebab bila kita cin, automatically cout yang kedua dia akan pergi ke new line. Tapi bila dia ada jarak macam ni, maksudnya dia kena enter lagi sekali. So backslash n dekat sebelum cout yang kedua. Sama juga macam ni. Letak backslash n dekat sini ataupun cout n9. Ikut kesukaan awak. Okay. Lepas tu saya gunakan saya punya ni char ni untuk minta saya punya input color. Okay. Cin color. Okay. Lepas tu dah habis untuk input. Okay, official receipt ni maksudnya dia buat output. Okay, sekarang kita pergi perkara yang kedua. Bila kita dah input, kita kena buat proses. Okay, proses yang pertama kita kena calculate the total price. Okay,
Dia tak kata kalau kita pilih biru ke hitam ke ada perubahan harga. Jadi kita tak perlu risau tentang colour choice tu. Tak perlu risau. Sebab dia tak ada perubahan pun. Okay, dia cuma akan dia suruh macam display balik lah face mask colour ni tu je. Okay, untuk proses. Okay, proses. Proses yang pertama, dia kena kira total price. Okay. First, dia kena check package code. Sebab untuk setiap package code, harga dia berlainan. So, kita mulakan kita punya proses yang pertama. Kita start if kita. Okay. Untuk check string, macam ni. If code, sekejap, saya tak pasti. Okay, sorry, saya buat research tadi. Sebab saya tak biasa guna string. Okay, untuk kita comparekan string, kita code variable yang simpan code tadi dot compare. Okay, dalam kurungan buka quotation string sebab kita nak comparekan dengan string. Okay, kita type code yang pertama AKFM 101. Okay, macam mana kita nak tahu sama adalah bila result dia return 0. If code.compare AKFM 101 equals to 0. Bila equals to 0, dia bermaksud true. Maksudnya betul. So, kita buka curly braces. Okay. Lepas tu, bila kita dah comparekan code, kita kena tengok quantity. Quantity, lepas tu baru kita boleh darabkan dengan price. So, quantity ni, bila quantity 1 hingga 10, price dia adalah RM12. Kalau 11 hingga 25, price dia adalah RM10. Jadi, kita kena buat satu lagi if. Kita buat if. Okay, if quantity, kita ambil variable yang pegang value quantity. Kita comparekan. If quantity is more than 1 and. Kenapa kita guna and? Sebab kita nak do the condition tu betul. So, if quantity less or equals to 10. Ni more or equals to 1. Sebab 1 pun dikira. Ini 10 pun dikira sebab tu quantity more or equals to 1 and quantity less or equals to 10. Okay, saya suka bracketkan dua-dua ni supaya compiler tak confuse. Mana satu dia nak compare. Okay. Lepas tu baru kita boleh setkan dia punya harga. Kita ambil harga yang pertama, which is harga sebelum tax. Kita setkan dia kepada RM12. Okay, else. Perlu tak kita buat else if? Tak perlu. Ataupun perlu. Okay, disebabkan limitation dia ada 25, so kita perlu buat else if. Sebab else if, kena ada jarak untuk else if. Ni bukan, kalau pseudocode tak perlu. Tapi untuk programming perlu. Untuk C++, maksudnya bila awak tulis code. If quantity less or equals than 25. Kenapa less or equals than 25? Okay, bila dia check kat sini kan, dia check lebih daripada 1. Lepas tu dia check lebih daripada 10 juga. So, dia akan pergi dekat else if. Kita tak perlu buat if quantity more or equals than 11. Sebabnya, kalau dia less than 11, dia akan pergi dekat sini. Dia tak akan masuk dekat sini. Sebab ni adalah else. Else tu macam, kalau ni, maka ni. Dia macam, kalau dia tak pergi kat sini, so dia akan pergi dekat sini. Dia cari dua jalan. Dia ada dua pilihan. So, kita terus buat else if. Limitation dia sampai 25. Sebab tu kita kena buat less or equals than 25. By default, bila kita run, so antara umur
antara kuantiti 11 hingga kuantiti 25 je dia akan terima. So kita setkan price dia sama dengan RM10. Kenapa saya buat 1 je equals? 1 equals ni maksudnya kita masukkan nilai. Kalau double equals maksudnya kita check nilai. So ada beza. Jangan lupa setiap ni kena ada semicolon. Tapi untuk if, hujung dia tak ada semicolon. Awak jangan letak semicolon, nanti salah. So apa jadi kalau dia lebih daripada 25? Cara selamat, awak letak price equals to kosong. Kalau tak nak buat macam ni, masa awak declare price ni, awak kena setkan value dia kosong. So kalau dia lebih, dia automatic by default dia akan jadi kosong. Kalau tak, kita buat macam ni. Else, kosong. Okay, dia dah habis kira untuk benda ni. Okay. Lepas tu, dia kena kira ikut kuantiti. Macam mana kita nak mudahkan kerja kita untuk kira kuantiti? Kita tak siap-siap. Kita darab siap-siap kat sini. Kuantiti darab dengan 12. So nanti dia akan automatik kira harga adalah kuantiti darab dengan berapa ringgit. Kita buat kerja mudah. Kita jangan declare banyak-banyak variable, nanti compiler pening. Sedangkan benda tu boleh dipermudahkan. Okay. So nanti dia akan automatic kira price berapa. So kita akan auto dapat price before tax. Sebab kita dah kira setiap set ni berapa total harga berdasarkan kuantiti yang kita beli. Okay, kita dah habis sebut untuk package code AKFM101. Okay, kita teruskan untuk kod yang seterusnya buat perkara yang sama. Okay, saya dah isi untuk ketiga-tiga compare. Cara dia sama je. Else if compare, lepas tu else if lagi compare. Okay, lepas tu dia cakap dia suruh guna one switch structure. Alamak, saya lupa nak guna one switch structure. Tak apa, nanti kita guna. Kita boleh guna untuk price. Boleh. Okay. Mana tadi? Okay, dia ada cakap kalau wrong package code kita akan display invalid. Macam ni. Invalid maksudnya dia tulis kecil, dia tak jarak. So kalau else, kita buat else. Else pertama, price dia akan jadi kosong. Price dia akan jadi kosong. Lepas tu code akan equals to code. Maksudnya kita akan display balik code. Code tak. Code akan jadi dia akan input code dan dia juga input message sebenarnya. Maka oleh sebab itu kita akan buat code plus. Boleh tak? Itu untuk Python. Sorry. Mungkin kita boleh tambah dekat sini message. Tak apa, nanti saya fikirkan macam mana. Sebab dia nak display balik. Lepas tu dia ada invalid ni. Jadi invalid ni saya tengah memikirkan bagaimana saya nak display invalid. Okay. Sebab saya tak boleh nak setkan code sebagai invalid. Sebab nanti dia nak display balik code ni, code yang salah ni. So, tak boleh. Tak boleh buat macam ni. So mungkin kita boleh declare satu lagi string sebagai array.
Jadikan satu lagi sebagai error. String error. Jadi kita setkan error equals to invalid. Oh, saya tahu. Tak. Oh, dia bukan error. Macam ni. Code name. Sebabnya nanti di hujung output ni saya baru perasan dia akan display code ni dan juga nama face mask ni. So dia ada code name. So kat sini dia akan di code name equals to invalid. Macam ni. Invalid. Sekejap. Sorry, tadi saya research. Okay. Jadi kita kena tambah dekat kita punya coding ni. Sorry kalau bercampur, minta maaf sangat-sangat. So dekat sini kita tambahlah code name. Salah. Dalam if ni kita akan setkan code name kita sebagai, kalau AKFM ni dia adalah adult and kids face mask. Kenapa saya letak dekat betul-betul bawah if code ni dan bukannya dalam if yang kedua yang check quantity ni? Sebab kalau saya letak dalam ni, saya kena letak dekat setiap else, if dan else. Boleh letak kat sini ataupun boleh letak dekat luar else bawah ni sekali. Maksudnya dia dalam if. Yang penting dia dalam condition dia check code ni, bukan dia dalam condition yang dia check ni, bukan dalam ni. Sama ada kat atas atau kat bawah, ikut kesukaan awak. Saya suka letak kat atas. Okay, yang ni dia akan, ni untuk adult sahaja. Adult face mask. Okay, lepas tu kalau KDFM maksudnya dia guna kids sahaja. Kids face mask. Okay. Minta maaf saya tak perasan daripada awal tadi. Okay, saya akan cuba share coding ni untuk awak. Rujuk lah, bukan tiru tau. Okay, lepas tu tengok ni, dia ada face mask color. Nampak ni, face mask color invalid. Face mask color blue or black. Okay, tu kita boleh buat condition nantilah. Saya tak nak peningkan awak banyak-banyak sangat. If dalam ada if. Yang ni kalau if dalam ada if, kita panggil dia nested if. Dalam if ada if. Itulah. Okay, saya tak nak kelang kabutkan hidup awak. Okay, lepas tu kita kira harga untuk tax. Okay, kita tahu dia dah bagi tax sama dengan 6%. So dia memang fix. So tax 6%, kalau kita convertkan kepada decimal point, which is 6 bahagi 100, kita akan dapat 0.06. Okay, ni variable yang akan simpan harga selepas tax. So macam mana nak kira harga selepas tax adalah kita ambil variable tadi. So price akan tambah dengan price darab 0.06. Okay. Harga tax adalah price darab dengan 0.06. Kita campur balik dengan harga asal dia, baru kita dapat harga selepas kita campur service tax. Ataupun cara yang kedua, awak boleh buat macam ni. Equals to price darabkan dengan 1.06. Okay, kenapa 1.06? Harga asal kita akan kira dia sebagai 100%. Dia akan tambah lagi 6%. 6% campur dengan 100%, dia akan jadi 106%. 106% convertkan dalam decimal akan dapat 1.06. 1.06 ini harga asal campur dengan service tax. Kalau awak faham, awak buat macam ni. Kalau tak faham, awak buat macam ni. Yang price tambah buat satu-satu. Jangan pening-peningkan diri. Okay, untuk after tax. Lepas tu, dia nak kira delivery charge.
Okay, delivery charge memang RM4.50. So, memang itu je lah dia punya charge dia. Oh, delivery charge ni RM4.50 kalau kita masukkan kod yang betul. Kita nampak tak, dia dah menyusahkan hidup kita semua. So kat sini kalau dia salah, kita akan display after tax pun 0.00. Delivery pun 0.00. Betul tak? Okay, sebab kalau salah, semua nilai ni akan jadi 0.00. Nampak ni, total price kosong, delivery charge kosong, net price pun kosong. So kita ada tinggi net price. Macam tu. Kosong. Semua kosong. Okay. Lepas tu kita kira delivery charge. Delivery charge memang dia bagi RM4.50. Kita letak ni RM4.50. Lepas tu net price. Net price adalah delivery tambah dengan after tax. Okay, nampak tak? Saya terus letak variable ni. Kenapa? Sebab dalam delivery ni dah ada nilai. Dalam after tax ni pun dah ada nilai sebab kita dah kira kat sini. So kat sini pun dah ada value. So buat formula macam ni. Net price, delivery campur after tax. So nanti dia akan setkan value dalam dia. Okay, sekarang dia nak guna switch. Sebab dia nak satu juga switch. Oh, dan dia juga nak one constant value for any variable. Kenapa lah saya tak perasan benda ni kan? Sedia hidup. Apa itu ni? Sebabkan delivery ni RM4.50 dia kekal. So kita akan jadikan dia constant. Macam mana jadikan dia constant? Kita akan declare dekat atas ni. Delivery ni kita akan tenang dia dari list asal. Kita akan buat satu constant delivery equals to RM4.50. So dia akan jadi nilai constant, nilai yang tetap. Bila dia berubah, dia akan berubah bila kita salah masuk kod. So dekat sini tak boleh letak. Tada! Okay. Itu yang akan terjadi. Okay, lepas tu dia selalu cakap kalau dia kena guna one switch structure. Saya dulu tak ingat dah macam mana switch. So switch, expression dia adalah kita guna untuk color. So switch, variable yang simpan color tadi adalah color. Saya simpan color dalam color, nampak ni. Color. So switch color. Okay. Case. Kalau case dia adalah B, sini kan. Case dia B. Okay, kod dia. Kalau B, dia akan jadi kita kan ada color name. Color name equals to black. B, blue. So sebabkan color name ni tadi saya tak declare variable dia. So saya kena declare juga dekat atas ni. Okay, masuk color name. Saya dah declare. So saya boleh guna color name ni. Case B. Okay. Kalau dia case K, color name dia akan jadi black. Okay, default ni kalau bukan B atau K, dia akan jadi color name equals to invalid. Maksudnya bila salah lah, macam salah kod macam tu lah. So kita kena ada semicolon dan bukan semicolon. Kita kena break. Kalau kita tak break, dia akan teruskan. Break ni macam
dah habis je check benda ni, dah sudah berhenti. Kalau tak, dia akan check kat bawah ni. Nanti dia akan keluar default ni. Default ni kalau else. Dia akan keluar blue dan invalid. Kalau dia masuk kat sini, dia akan kira black and invalid. So lepas ni kena ada titik dua ni. Jangan lupa. Okay, ni switch. Sebab kan dia suruh kita guna satu switch structure. Saya gunakan switch structure untuk perkara yang senang, which is kita setkan color. Tu je yang paling senang. Kalau awak rasa awak boleh buat kehidupan yang complicated, awak buatlah dekat else if yang kira-kira. Tak payahlah, saya tak sarankan. Nanti awak pening. Okay, lepas tu output process. Display a message using enter invalid package code. Okay, kita dah setkan kalau dia invalid, kita dah setkan dia invalid. Lepas tu kosong set semua ni dah setkan. So kita dah accomplish untuk error message. Okay, sekarang ni kita nak buat output pula. Okay, output kita kena ada apa? Kita kena ada titik dash 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 ni official receipt. So kita see out. Okay, yang terakhir output. Dah nak habis dah. Okay, kita see out. Kita see out dengan penuh cantik ni. Saya akan guna backslash n sebab saya nak bagi nampak jarak antara enter input ni dengan jarak dia untuk display receipt. So saya buatlah dua kali. Saya akan buat 10 dash juga sebab macam biasa saya tak rajin. Dia tak semestinya awak kena ikut betul-betul bilangan dia. Mati awak kan macam tu. Dia nak habis dah. Okay, lepas tu kita enter juga sebab dia suruh enter. Nampak tak ada jarak ni? So kita kena new line. New line 2 kali sekurang-kurangnya. Kalau new line sekali dia jadi macam ni. Macam dua ni. Kita cantik. Okay. Receipt yang pertama. Kita kena guna backslash T untuk tab sebab dia ke tengah. Pertama, dia suruh outputkan balik kod yang kita masukkan ni tadi. Jadi kita nak output kod, kita kena see outkan balik. Kita panggil je balik variable yang kita guna tadi. So see out kod. Lepas see out kod, kita kena see outkan nama dia. See out nama dia. Okay. Nampak tak ini saya tak dalam quotation mark T sebab dia adalah string. Dia macam arahan dalam berbentuk string. Okay. Yang ni bermaksud dia see out juga. Kalau saya nak see outkan dalam sebaris macam ni, saya pisahkan dia dengan tanda ni je. Kalau saya tak nak buat macam tu, saya kena buat satu-satu. Saya kena see out lagi. Kod sini, lepas tu saya see out lagi. Nampak tak? Dia macam leceh. Dia macam panjang, tapi benda tu boleh buat dalam satu baris. So sebab tu saya buat sebaris, kita pisahkan dengan tanda see out ni. Untuk sebaris je, awak tak tiba-tiba sambung bawah ni macam ni. Tu dia kira invalid. Okay. Lepas tu, dia nak nama tadi. Nama ikut kod ni. Okay, tadi kita bagi nama dia adalah code name. So kita panggil balik code name. Sebab code name dia simpan nama kod. Maksudnya kalau kod SKFM, nama dia apa? Setelah. Okay. Jangan lupa kita kena new line. Kalau awak tak new line kat sini, awak boleh buat end line kat sini. So kat sini tak ada new line. So awak tak pening. Sebab tab. Lepas tu total quantity of face mask ni kita kena type sebab kita tak simpan dekat mana-mana. Of face mask jarak. Okay. Kita kena keluarkan balik value dia tadi, which is quantity yang kita simpan. Dan hujung dia ada ayat set/set. Itu adalah ayat yang kita kena tulis sendiri. Okay, lepas tu kita end-line kan dia. Okay. Seterusnya,
adalah face mask color. Face mask color, kita keluarkan balik color name ni. Kita tak boleh keluarkan kod dia sebab kod dia dalam bentuk char, dia nak dalam bentuk ayat. So kita keluarkan color name tadi. So kita inlinekan dia supaya dia mula dekat line yang baru. Kita see out lagi. Total price. Dia ada RM kan? Okay, so kita akan tulis sendiri RM tu. Okay, before that, dia dah mention dia nak 2 decimal places. Macam ni kita nak settingkan 2 decimal places. Tadi kita dah guna header IO manip ni kan. So, kita dah boleh guna. Kita kena buat setup. Set position. Okay, set position ni berapa decimal point? Dia nak 2 decimal point. Lepas tu fix. Maksudnya, fix tu kalau nilai dia kosong pun dia akan still fixkan dia pada 2 decimal point juga. So, show point. Show point ni, dia akan show 2 decimal point tu even if the value is kosong. Okay, lepas tu baru kita boleh display total price. Total price tadi, kita mention as price. Jangan lupa inline. Okay, lepas tu dia nak total price after tax, which is 6%. Kita kena mention 6% tu. Okay. Lepas tu after tax, kita panggil balik variable yang simpan value tu. Inline. Okay. Lepas tu see out lagi. Banyak benda nak see out. Dia memang akan meletihkan. Tapi awak kena bersabar. Sebab usaha tahun kejayaan. Kita panggil balik variable yang simpan value delivery charge tadi. Okay, see out lagi. Net price. Okay, net price kita simpan as net price. So, kita kena inline lagi sekali. So, inline dah 2 kali sebab kita boleh nampak. Kita nampak tak ada message yang free wine 70ml hand sanitizer ni, dia ada space between. Okay, macam ni kita nak buat benda tu. Okay, kalau saya disebabkan dia hanya see out sahaja, saya akan buat condition lagi sekali dekat sini. Condition dia, okay, keempat, condition plus output. Okay, ni macam extra sebab kalau awak kena fikir secara logik, kalau awak nak buat if dekat atas ni, awak kena output di awal. Dia macam awak kena declare satu lagi string untuk simpan pula benda tu. Macam dia tak, dia macam mana dia tak, kita kata dia tak okay lah, dia macam tak practical. So, kita buat macam ni. Kita check, dia kata kalau price kan, so, kita buat lah, kita check if price is more than, dia nak kalau price dia adalah 150 for every purchase. Every purchase ni adalah net price. Net price ni termasuk, tak, total price. Maksudnya ini tak termasuk. So, if price is more than 150, okay, awak akan outputkan okay, apa yang message dia? Star 2 kali, free 170ml hand sanitizer. Okay. Okay, saya suka enter dekat, maksudnya saya suka breakkan dia awal-awal. So kalau dia akan check bawah ni, kalau price tu lebih daripada 150, dia akan outputkan message yang free one sanitizer ni.
Kalau tak, dia tak tahu apa-apa lah. Okay, lepas tu last sekali kita akan siapkan yang bawah ni ya. Dash 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 and also the plus thing. So 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So plus and the message, stay safe, stay healthy. Okay, dah siap. Okay, inilah dia punya cara. So kalau saya tak boleh nak test sebab saya tak ada dia punya compiler. Saya cuma boleh tulis kod saja. Saya tak boleh nak outputkan dia. Sebab saya tak install benda tu. Saya dah terbuang. Okay. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi saya boleh share kod ni untuk awak test sendiri. Kalau ada error, awak beritahu saya. Kadang-kadang saya ni tertinggal ataupun saya ada logik yang saya tersalah. Macam tu lah. Okey, terima kasih sebab mendengar.